Bekas editor dan wartawan di Singapura sekitar tahun 1950-an yang terkenal dengan ungkapan menulis itu resah yang bahagia, duka yang indah. Sastrawan negara Datuk Seri Abdul Samad Said yang lebih mesra dengan panggilan Pak Samad sentiasa ada ruang kosong yang mahu dibicarakan. Pada usianya yang kini sudah mencecah 87 tahun, Pak Samad masih aktif memperjuangkan bahasa dan kesusastraan Melayu. Wartawan Atikah Ismail mendekati pemenang anugerah sastrawan negara itu. Sebagai seorang sastrawan negara, karya A. Samad Said bertibaran serta terus menjadi bahan bacaan dan rujukan rakyat zaman berzaman. Semakin digali, semakin banyak khazanah yang mahu dilepaskan. Kini, sastra Melayu semakin dilupakan. Meski ada usaha untuk mendekatkan golongan pelajar dan remaja kepadanya, ia hanya terhad di peringkat sekolah. Saya tidak fikir itu maksudnya identiti. Saya fikir itu adalah semangat jiwa. Ya, kalau kita tidak ada sastra, ya kita tidak ada asas-asas pendidikan, hema dan hikmah, kita akan menjadi bangsa yang bodoh. Ya, saya pikir soalnya soal pendidikan. Soal pendidikan kita tidak, kalau kita tidak didik, ya bagaimana? Jadi dia harus bermula di sekolah. Saya pikir sekolah perlu ada satu usaha secara sedar. Untuk menggalakkan, membimbing, menarik anak-anak itu ke dunia buku. Kalau tidak, dia bukan saja bukunya, kita harus sediakan buku yang munasabah. Baik, mungkin sebahagian tidak tahu sebenarnya pecinta bahasa dan sastra ini sentiasa membawa buku bacaan dalam bagnya selain menghabiskan masanya membaca dan menulis. Namun, pernahkah anda tertanya-tanya, bilakah sebenarnya usia paling sesuai untuk kita menanam cinta dan minat terhadap kesusastraan Melayu? Saya pikir ini semua asuhan daripada awal, daripada kecil, ya kan. Habit untuk membaca itu sebenarnya kita bimbing, kita itu mekarkan dalam jiwa anak-anak kita. Ada yang menjadi dia membenih, kemudian mengakar, kemudian menjadi pohon rendang pemahaman itu seni, penikmatan itu seni. Tapi kesusastraan biasanya mempunyai khalayak yang sedikit. Saya ingat tabiat beliau yang suka membaca itu harus diikut sebab memang hobinya membaca, yang lebih banyak membaca daripada menulis. Membaca itu kewajipan. Macam kalau orang makan, dia makan makanan sebenar, bagi beliau membaca itu adalah makanan mindanya. Memang harus dibuat, memang wajib dibuat setiap hari. Pak Samad pernah mengeluarkan kenyataan, kita perlukan sastrawan, bukan sekadar pencatat. Novel Salina antara karya terhebat yang pernah dihasilkan olehnya. Menerusinya, Pak Samad memenangi hadiah penghargaan dalam peraduan mengarang novel yang pertama Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP pada 1958. Sehingga hari ini, novel berkenaan dianggap oleh pengkritik sastra sebagai novel Melayu pertama yang berjaya mengangkat darjat kesusastraan Melayu setaraf nukilan antarabangsa. Atikah Ismail, RTM.